Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera kepada semua murid tahun 4 yang cikgu sayangi sekalian. Apa khabar? Cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Sebelum kita mulakan pelajaran pada hari ini, seperti biasa, kepada sesiapa yang masih lagi baru dalam mengikuti channel cikgu dan masih belum lagi subscribe channel cikgu, bolehlah tekan butang subscribe ya, supaya anda semua tidak ketinggalan dengan video cikgu yang akan datang. Terima kasih. Biarlah murid-murid yang cikgu kasih sekalian, untuk sejarah tahun 4 minggu ini kita akan belajar unit yang ke-9 yang bertajuk Pengasas Kesultanan Melayu Melaka, bahagian yang pertama. Standard pembelajaran ialah 5.2.1, menyatakan latar pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Kita nak berkenalan dengan tokoh yang mengasaskan Kesultanan Melayu Melaka. Ini asal usul kita ni ya. Sebelum tu kita kena tahu juga daripada mana sumber ni, mana punca kita dapat maklumat tentang pengasas Kesultanan Melayu Melaka ini. Tokoh ini daripada mana sumber yang kita dapat? Daripada mana ya? Kita ada dua sumber. Yang pertama ialah kita menggunakan Sulalatus Salitin. Sejarah Melayu, Sulalatus Salitin. Ini sebuah karangan, sebuah buku yang dikarang yang ditulis oleh seorang tokoh juga, nama dia Tun Sri Lanang. Sulalatus Salitin dikenali sebagai sejarah Melayu, buku sejarah Melayu, ditulis oleh Tun Sri Lanang. Okey. Sulalatus Salitin ini ada menyatakan pengasas Kesultanan Melayu Melaka ialah Parameswara. Parameswara. Itu adalah tokoh yang kita nak berkenalan untuk minggu ni. Minggu ni isi pelajarannya tak begitu banyak atau panjang, tapi kita nak cuba betul-betul kenal, supaya ingat siapa dia Parameswara ni. Sumber yang kedua ialah kita menggunakan buku Suma Oriental. Buku ini ditulis oleh Tome Pires. Karya ini berasal daripada sumber Portugis. Buku ni asalnya dalam bahasa Portugal, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggeris. Suma Oriental ini menyatakan bahawa pengasas Kesultanan Melayu Melaka ialah Parameswara juga. Jadi ada dua sumber dan mengatakan Parameswara adalah pengasas kepada Kesultanan Melayu Melaka. Itu adalah pelajaran. Kena ingatlah buku dua ni, Sulalatus Salitin, Suma Oriental. Kena ingat dia punya nama. Nanti
boleh tengok gambar-gambar yang cikgu sediakan, menunjukkan bagaimana keadaan buku tu, rupa buku tu macam mana, cikgu sediakan. Baiklah murid-murid, perkara yang kedua untuk minggu ini, pengajian minggu ini ialah latar belakang Parameswara. Kita nak mengenali siapa dia Parameswara ni. Sampai disebut-sebut ni sepanjang zaman. Orang sebut, baca sejarah Melayu je sebut Parameswara. Dia siapa? Awal sejarah sebelum wujudnya lagi Kesultanan Melayu Melaka di gugusan Nusantara, terjadi suatu persengketaan di antara seorang anak raja dari Palembang dengan kerajaan Majapahit. Demi mempertahankan kedaulatan benuanya, akhirnya dia kecundang. Jajahan Majapahit tersebar luas, namun tiada lagi baginya tempat untuk berlindung selain meninggalkan benua itu. Itu pun mereka orang-orang Palembang. Kejar! Jangan bagi mereka terlepas! Alamak! Askar-askar Majapahit mengejar kita! Nampaknya mereka menuju ke Pantai Vigoro. Ayo! Kejar mereka cepat! Kejar mereka sampai dapat! Ayo! Kalian semua cepat kemari! Kita naik perahu untuk ke kapal besar di tengah laut! Jangan sampai mereka dapat melarikan diri ke tengah laut. Hapuskan mereka semua. Waduh, keadaan sungguh bahaya. Ayo kita tinggalkan tempat ini. Tuanku Parameswara sudah tentu lama menunggu kita di kapal besar. Ayo. Adik tuanku, pulau ini bernama Tumasik yang menjadi jajahan kerajaan Maharaja Siam sejak dulu kala. Pada pandangan Patik, elok sangatlah tempat ini kita jadikan kerajaan baru kita. Tuanku, penduduk di sini sudah tersedia ada untuk jadikan rakyat tuanku yang setia. Bagaimana pula dengan penghulu atau raja yang memerintah sekarang ini? Itu tidak jadi halangan tuanku. Pada pandangan Patik, kekuatan mereka tiada setanding mana. Kita perangi dan takluki mereka. Wahai kamu raja dari Ayutthaya, maafkan kehadiran kami di sini. Sesungguhnya niat kami adalah untuk menakluki kerajaan kamu. Maka, nyahlah kamu dari sini. Amboi, biadab sungguh percakapanmu kepada raja. Tiada beradat agaknya. Orang seperti kamu ni patut saja dihalau dari bumi Tumasik ini sebelum aku memenggal kepala kamu. Bumi ini sudah diperintah rupanya. Tetapi kita rasa kita lebih berhak ke atas bumi ini. Raja seperti kamu elok saja hidup di laut. Melampau sungguh bahasa kamu. Pergi kamu dari sini sebelum darah kamu mengalir panas di bumi ini. Aduh. Memang benar bagi dikata, kekuatan dan kehandalan perwira Parameswara tiada tolok bandingnya. Dengan terbunuhnya putera Raja Siam, Parameswara telah mengambil alih pemerintahan di Temasik selama 3 tahun. Okey. Kita tengok yang pertama. Dengan betul-betul sebab kita cuma hari ni, minggu ni cuma nak kenal aja siapa dia Parameswara ni. Kita ada dua kan. Satu, sumber berita kita daripada mana, maklumat kita, sejarah daripada mana. Yang kedua ialah kita nak kenal siapa dia Parameswara. Minggu depan baru kita pergi kepada kisah pengembaraan Parameswara. Latar belakang Parameswara. Nombor 1, Parameswara ialah seorang putera raja. Dia seorang putera raja kerajaan Melayu
yang berasal dari Palembang. Berasal daripada Palembang. Di mana Palembang tu? Di mana lokasi Palembang tu? Parameswara juga disebut sebagai Sang Nila Utama. Dipanggil Sang Nila Utama. Tu Parameswara. Dia ada nama-nama, dia ada beberapa nama. Dia ada beberapa nama Parameswara ni. Sang Nila Utama. Okey, ini sebelum Parameswara ini menganuti agama Islam, masuk dalam Islam ataupun menjadi menganut ajaran agama Islam. Namanya berubah selepas itu. Parameswara cuba membebaskan kerajaannya daripada jajahan kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit. Pada waktu itu, kerajaan Majapahit ni adalah satu kerajaan yang kuat. Kuat dia. Sehingga kan kerajaan Majapahit begitu giat pada waktu itu memperluaskan kerajaannya melalui peperangan. Dia hantar tentera untuk menakluk daerah-daerah yang ada di sekitarnya, sedikit demi sedikit sehingga sampai ke tanah Melayu. Begitu agresifnya Majapahit. Di mana pula Majapahit tu? Jauh ke dekat Majapahit tu? Kedudukannya di mana? Okey. Majapahit ni bangsa Jawa, bangsa Jawa. Yang ketiga, kerajaan penjajah mengetahui perkara tersebut lalu menyerang Parameswara. Apa yang dimaksudkan ni? Parameswara cuba membebaskan kerajaannya daripada jajahan kerajaan Majapahit. Masa itu Parameswara berada di Palembang. Kerajaan Majapahit Palembang pada waktu itu di bawah jajahan Majapahit. Parameswara ni seorang yang jiwa merdeka. Dia nak membebaskan Palembang. Masa itu Parameswara anak raja. Dia nak membebaskan Palembang daripada jajahan Majapahit. Majapahit dengar berita ni. Dia dengar berita ni, dia hantar tentera untuk berlawan atau menawan balik ni Parameswara. Apa yang berlaku Parameswara? Pada waktu itu Parameswara tak berapa kuat lagi. Dia tak berapa kuat. Jadi bila kita tak berapa kuat ni, kita janganlah nak tunjuk kuat. Berundur tak semestinya takut. Berundur sekejap, susun strategi. Susun strategi dah kuat, barulah boleh lawan. Macam tu. Baru dia bijak. Okey, kalau tak bijak, masakan nama dia disebut-sebut sampai sekarang kan. Mestilah seorang yang bijak, seorang yang istimewa. Parameswara dan para pengikutnya terpaksa berundur ke Temasek. Bergerak ke Temasek. Temasek itu sekarang ni Singapura. Itu nama Temasek. Yang bagi nama Singapura tu siapa? Parameswara lah yang bagi nama.
Dia nampak ada singa. Ni apa ni? Ni singa. Singapura. Para miswara dan pengikutnya dapat berundur ke Temasek akibat serangan daripada Majapahit. Dia berundur. Terbawa pengikut dia. Dengan pembesar dia lah bawa. Kelima, para miswara mendapat sokongan padu daripada pembesar dan pengikutnya kerana beliau merupakan seorang pemimpin yang berpengalaman dan bijaksana. Kalau pemimpin tu bijak, pemimpin tu ada karakter yang baik, bersih, sabar, ada pengalaman sebelum pengalaman mentadbir, maka pemimpin itu dia ada masa depan dia boleh dilantik boleh dilantik menjadi pemimpin, menjadi ketua. Zaman sekarang menjadi Perdana Menteri. Kena ada ciri-ciri tu. Kalau tak ada, sekejap aja. Nanti orang tak percaya. Nama para miswara selepas memeluk agama Islam ialah Raja Iskandar Shah. Siapa ada nama Raja Iskandar? Siapa ada nama Iskandar? Ambil daripada nama para miswara lah tu yang masuk Islam. Ya. Tak adalah. Raja Iskandar Shah. Okey. Dia telah memeluk Islam. Murid-murid, untuk minggu ni itu sahaja pengajaran cikgu untuk tugasan. Untuk tugasan buka buku aktiviti muka surat 73. 73. Lorekkan lokasi Kesultanan Melayu Melaka pada peta berikut. Di mana? Lorekkan. Di mana? Itu untuk semenanjung Kesultanan Melayu Melaka. Dia meliputi seluruh semenanjung Malaysia. Seluruh semenanjung Malaysia tu kamu lorekkan. Yang ni kamu lorekkan. Yang ni kamu lorekkan seluruh semenanjung Malaysia ni. Daripada Johor ni, daripada sini Singapura, Temasek ni, sampailah ke Perlis. Ni keseluruhan ini. Ya. Kamu lorekkan yang itu. Okey, bahagian B, lengkapkan pernyataan berikut dengan maklumat yang betul. Yang ini kamu isi sendiri. Kamu dengar balik video cikgu yang sebelum-sebelum ni. Bukan sebelum-sebelum ni, yang tadilah yang cikgu kamu ghostan. Kamu ada jawapan dekat situ, kamu isikan saja. Itu saja. Itu saja untuk tugasan, tak banyak. Simpan tenaga untuk tugasan minggu hadapan. Mungkin banyak sikit minggu depan. Baiklah murid-murid, sampai di sini saja. Cikgu harap kamu dapat menyiapkan tugasan dan jangan lupa isi kehadiran yang cikgu dah sediakan, sebab kehadiran itu penting untuk untuk pelaporan kedatangan kamu penting. Kalau tak datang nanti kamu dianggap murid tercicir lah. Murid tercicir, tidak mengikuti PDPR. Kemudian itu sajalah. Saya rasa tak ada apa-apa lagi. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.